Okey, boleh faham kan? Boleh faham kan? Yang ini nombor 18? Okey. Okey, Boleh, cikgu. Boleh ya? Boleh, cikgu. Okey. Very good. Okay, sekarang nombor 19. Apakah jisim formula relatif bagi magnesium sulfat terhidrat? Jangan takut dengan titik nih. Nokta tu tiada apa-apa tu. Kamu tambah saja dari magnesium 24 tambah 32 tambah 4 darab 16 tambah 7 kali 2 14 darab 1 tambah 7 darab 16. Okay, jisim formula relatif tu. Berapa kamu dapat? Sudah dapat? Ya? Sudah dapat jawapan? Ada siapa yang dapat jawapan? D, cikgu. Apa dia? D? Ya. Ya. Kita tengok. Cikgu tekan sama dengan ya, betul. Jawapannya adalah D dadu 246. Saya harap kamu tiada masalah. Okey, hanya perlu tambah saja. Magnesium 24 kan? 24 tambah sulfur 32 tambah 4 kali 16 tambah 7 kali 2 ni 14 kan? Paling pun kalau kamu confuse yang ini. Berapa atom hidrogen? Hidrogen ada 14 ya. So 14 kali 1 tambah oksigen di sini ada 7 lagi. 7 darab 16. Tambah dapatlah 246. Okey. Nombor 20. Logam X membentuk oksida yang berformula X2O3. Jika formula ion klorida adalah Cl negatif, formula bagi sebatian klorida X ialah C. C ya. Okey. Yang lain ada masalah atau mau cikgu terangkan? Direct saja. Direct ya. Mau cikgu terangkan? Mana tahu ada yang tidak dapat, jangan malu-malu. Boleh teacher explain? Okey, saya explain ya. Okey. Logam X membentuk oksida yang berformula X2O3. Okey. So sebenarnya apa yang diberikan dalam X2O3 adalah dia tunjukkan berapa charge bagi X, berapa charge bagi X. Okey. Jadi kan formula ion klorida adalah Cl negatif. Okey, Cl negatif. Sebab dia tanya, apakah formula bagi sebatian klorida X? Sebatian klorida X tu maksudnya X dengan Cl. Dia suruh gabungkan. Inilah sebatian klorida X. Sebatian klorida X. Dia suruh gabungkan. Okay. So, masalah di sini, kita ada charge untuk Cl, iaitu Cl negatif. Tetapi kita tidak mempunyai charge untuk X. So, apa yang diberi dalam soalan di sini, formula untuk X2O3. Okay. X2O3, kita tahu oksigen ialah O2 negatif. Okay. Manakala untuk X di sini, okay, kita tidak tahu. Tapi, bila kita gantikan dia macam ni, okay, kita nampak sini 2, sini 3 kan? Sini 2, ini 3. Okay. So, X ni 2, O ni 3. O ya, 3.
So 2 ni diperolehi dari charge ini, 2. Jadi O3 tu maksudnya dia sini 3 positif. Dia mesti ada positif negatif ya. Okay. So X3 positif. Jadi dari sana kita tahu charge dia ialah X3 positif. And then kita buat macam ini, kita gabungkan dia akan dapat ini 1 kan. Ini 3. Jadi X Cl3. X1 Cl3. X1 Cl3. C lah. Saya harap itu clear ya. Ini maksudnya silang charge untuk dapat formula yang betul. Okay. Saya harap dapat ya. Boleh dapat? Boleh faham? Boleh, teacher. Good. Okay. Jom kita pilih nombor 21. Macam sudah. Macam sudah kan semalam? Sudah. Sudah. Okay, jom. Kita pergi ni. Nombor 22. Berapakah bilangan molekul dalam 1 mol amonia? Bilangan molekul. Dia bukan mau bilangan atom, dia mau bilangan molekul sahaja. Bilangan mol darab nombor Avogadro aja kan? So, yang mana satu? B. B, cikgu. B. cikgu. B kan, paling senang di dunia. Tapi kalau dia mau atom, darab berapa lagi? 4. Darab 2. Darab 4. Kenapa darab 4? Sebab 1 campur 3 atom ni, ada 4 atom dalam amonia. Okay? Maksudnya 1 darab nombor Avogadro, kemudian didarab dengan 4 lagi. Okay, so very good, boleh faham. Okay, kamu tengok sekarang nombor 23. Suatu sebatian berformula X2CO3 mempunyai jisim formula relatif 138. Berapakah jisim atom relatif bagi X? Macam yang cikgu tunjuk malam tadi ni. Kita sama berapa? Ya. Nombor 23 kita tengok skema. Ya betul. So saya harap semua okey. Ada siapa-siapa yang mau minta terangkan lagi? Macam mana boleh dapat A? Okey, saya anggap tiada ya. Okey, kita pergi nombor 24. Tapi kalau ada nanti direct saja di dalam grup. Sebab saya takut kalau personal kan cikgu tidak dapat balas. Cikgu tidak nampak. Okey, nombor 24. Try. Ammonium nitrat. Oh ya, lupa membagi tahu kamu. NH3, apa nama? NH3 tu apa? Ammonia. Yes, ini adalah molekul ammonia. Dia adalah sejenis alkali kuat ke lemah? Kuat. Lemah. Lemah. Kalau yang kuat ada OH di belakang, seperti natrium hidroksida, kalium hidroksida, itu kuat. Okay. So NH3 adalah alkali lemah. Okay. Ammonia ya, dia boleh dalam bentuk gas, boleh juga dalam bentuk cair. Okay. Kerana dia larut dalam air. Kalau NH4 itu ialah apa? Ammonium. Yes, ammonium. Okay, ammonium. Okay, good. Itu tambahan sajalah untuk nomor 24. Okay. Sudah dapat? Boleh direct je ni. Dapat C, nomor 24. Ya, betul? Very good. Cikgu, apa beza amonia dengan amonium? Bezanya ialah ammonium tu adalah sejenis cation.
Dia bukan dia tidak boleh hidup sendiri NH4. Dia cation. Okay, dia cation. NH4 positif dia punya charge. Kalau NH3 dia tiada charge, dia kosong. Okay, NH4 ada charge. NH4 positif. Dia adalah satu-satunya cation. Oh, ada lagi satu cation yang positif, yang bukan logam. Selalunya cation yang bercharge positif itu logam. Okay. Tetapi ammonium ni dia ada cation yang bukan logam. Okay. Selain daripada H lah, H positif pun cation juga, dia pun bukan logam. So itu beza dia. Kalau ammonia dia molekul. Okay. Kalau NH4 dia ion sudah. Okay. So kalau ammonium nitrat dia adalah sebatian ion. Dia tidak boleh hidup sendiri. Kalau NH4 itu tidak wujud. Begitu, yang begini saja. Dia mesti ada gabungan dengan anion. Macam nitrat, klorida. Boleh dapat? Boleh paham? Oke, boleh. Kalau ammonia, NH3, yes. NH3 boleh hidup begitu. Sebab dia memang sejenis molekul. Dia adalah bahan kimia. Yang terdapat di magma, terdapat di mana-mana. Dia adalah ammonia. Ammonia dalam bentuk cair. Kita boleh nampak dia, ya. So saya harap semua dapat 80. Okey ya? Alah ni, nitrogen 14, tambah 4, tambah 14 lagi, tambah 3 kali 16, dapatlah 80. Okey, tengok sekarang nombor 25. Okay, what is the volume of carbon dioxide gas produced when 100,000 centimeter cube of ethane gas is apa ni? Is burnt completely in air. Telah dibakar sepenuhnya dalam udara. Ini mau guna Mr. X. Kalau block shot, kalau tidak dapat buat persamaan dia, try sejalah. Tapi kita takut ratio dia tu tidak ngam. Kalau 1:1, alhamdulillah. Tapi tiba-tiba kalau rasionya bukan 1:1, wajib ada persamaan. Okey, ini kamu sudah belajar ya, bahawa kalau etana dalam sebatang karbon, macam alkana, etana tu alkana kan, alkana mengalami tindak balas pembakaran. So kalau tindak balas pembakaran, dia tiada lain tiada bukan. Dia tambah O2, akan hasilkan karbon dioksida dan air sebab dia pembakaran lengkap dalam udara. Saya bantu kamulah dengan persamaan ya. So etana, CnH2n tambah 2, etana C2. H apa etana? 4. Ya kah? Tambah 2. Etana ni alkana 2n 6. 6 2n tambah 2, 6 Tambah, kalau dibakar dalam udara, of course, tambah oksigen, mesti O2 ya, wajib. Sama dengan karbon dioksida, ini mesti kamu tahu, pembakaran alkana, alkina semua, memang hasilnya 2 ni saja, yaitu karbon dioksida dan air. Okey, alkana, alkina, alkuna, semua begitu. Okey, alkohol, asid karboksilik, begitu juga dengan ester. Memang hasil dia karbon dioksida dan air. Okey, kita akan imbangkan dia. Boleh bantu saya imbangkan? Okay, sure kita akan imbangkan karbon dulu ya. Berapa karbon di kiri ni? 2. So di sini kita letak 2. So karbon di kanan ni 1. So kita letak 2. Okay, barulah kita imbangkan hidrogen. Berapa hidrogen di kiri? 6. 6. So sini ada hidrogen 2. 6 kan? So kalau di kanan ni
Ada 2. So 2 kali berapa supaya dapat 6? 3. Nah, very good. Okay, and then the last one baru kita imbang oksigen. Kita kira yang bahagian kiri sebab bahagian kiri kanan maksud saya. Oksigen dia banyak. Okay, jom kita tengok berapa oksigen dia. Sini ada 4. 2 kali 2. Oksigen di sini ada 4. Boleh faham ya 4? 2 kali 2. Oksigen ada 4. Sini ada 3. So, ada 7. Di sini ada 2. Alamak, macam mana mau dapat 7? Mudah saja kita buat 7 per 2. Supaya di sini pun 7, sini pun 7. Kenapa 7 per 2? Sebab kita boleh cancel 2 ni kan? Nanti kita akan dapat oksigen. So, mudah saja kita akan tulis balik persamaan ini. Semua darab 2 ya. Okey. Untuk hilangkan per 2 ni, semua ini pun darab 2. Okey. Yang ini 7 per 2, darab 2 dia akan jadi 7. Okey. Yang ini pun 2 darab 2 juga. 2 darab 2 dia akan jadi 4. Kenapa cikgu darab 2 semua tadi? Sebab cikgu mau kasih hilang tu 7 per 2. Yang per 2 tu. Kan kalau kita mau kasih jadi nombor tunggal, kita darab dengan 2 kah begitu. Sini 4 kan? Ini 4 kah tu? 2 apa tadi kan? Oh, okey. Ya. Okey, ini 3 kali 2, 6. Cikgu malas mau tulis balik. Okay. So, begitu jadinya. Okay, yang berasal dari C2H6 tambah 7 per 2 O2. Anak panah 2 CO2 tambah 3 H2O. Okay, so bolehlah saya balik. Karbon ni 4, karbon sini pun 4. Okay, hidrogen ini 12, hidrogen ni pun 12, 6 kali 2. Dan oksigen sekarang 14, sini ada 4. Sini ada 8 campur 6, 14, betul lah. Sudah balance. Okay. So, cikgu sudah bantu kamu buat persamaan. Try buat nombor 25. Cikgu bagi masa sekejap. Dia mau isi padu gas karbon dioksida. Dia mau ini ya. Volume dia berapa? B kah cikgu? Okey, kita tengok jawapan dia di sini nombor 25. D ke B kamu jawab? Bola. Bola. Okey, kita tengok ya. Sebab jawapan dalam skema di sini D, dadu. Okey, tidak apa. Yang lain ada dapat dadu. Kita bincangkan sama-sama. Oh iya cikgu, D. D kah? CM padu pula tu. Okay, D lah. Memang dapat D ke Kar? Hah? Dapat D? Datuk? Ya. Oh, Ya. okay. Yang lain? Ada try? Kita tunggu yang lain dulu. Ya, dapat D, cikgu. D ya. Yang lain? Siapa bah ada di sini? Oh, ada Arif, ada Fredolisa, ada Ain. Cikgu, Mhm. saya masih kurang paham. Oh, okey. Okey, mula-mula kalau mau buat ini, nombor 25, buat persamaan. Okey, Lisa tadi faham dengan persamaan yang cikgu buat? Paham. Okey, good. Okey, so untuk buat ni, kita kena guna Mr. X. Okay, yang mana M adalah bilangan mol, R ialah ratio, dan X adalah apa yang soalan mahu. Okay, maksudnya dalam soalan ini dia mahu apakah isi padu gas karbon dioksida. Maksudnya ini, isi padu gas karbon dioksida. So itu yang dia mau, X ya. Okay. Jadi kita akan cari bilangan mol dulu. M lah. So, apa yang diberi dalam soalan? Dia hanya bagi 1.200, ini adalah isi padu etana.
Okey, dalam soalan dia ada bagi isi padu Itana. Ya, iaitu 1,200 sentimeter padu. Okay. So kita ni first of all kita kena cari bilangan mol dahulu. Okay. So bilangan mol tu dia ada banyak sangat, bukan banyak, ada 4 formula sahaja. Dia boleh MV per 1000, GSIM per JAR, boleh juga bilangan molekul bahagi nombor Avogadro, yang itu jarang lah. Dan yang dalam kes ini dia bagi isi padu. So dalam kes ini kita kena guna formula bilangan mol sama dengan isi padu Itana bahagi dengan isi padu gas menempati 24 di empadu. Okey. Jadi biasa bilangan mol memang bahagi. Bilangan mol memang bahagi. Kalau kamu lupa formula pun, kamu mesti ingat bilangan mol memang bahagi. Okey. Jadi kan, apa yang diberi dalam soalan 1,200. So, cikgu bilang bilangan mol memang bahagi kan? Cuma bahagi dengan siapa? Ada juga dia bagi di sini, ini 24. Cuma oleh kerana ini sentimeter padu, maka kita kena convert antara satu ini. Kita mau kasih jadi dia DM padu ataupun yang 24 DM padu itu kita kasih jadi CM padu. So mana-mana sajalah kalau cikgu, okeylah. Yang DM padu ini yang cikgu ubah jadi 24,000. CM padu supaya dia punya unit atas bawah sama. Okey. Jadi boleh bantu saya berapa bilangan mol itu? Berapa? Kejap cikgu. 0,05. Berapa? 0,05 cikgu. Okey. So saya harap kamu faham ya. Ada berapa sudah formula cari bilangan mol? Ada berapa formula? 4. Ada 4. 4. Dan dia mesti bahagi. Okey. Sudah dapat bilangan mol, maka dan untuk M. Mr. X kan? M tu bilangan mol lah. R pula. R tu apa? Ratio. Ratio antara siapa dengan siapa? Antara yang bilangan mol kamu cari tadi tu, bilangan mol siapa ni? C2H6, Itana kan? So ratio tu antara siapa dengan siapa? Okey, antara Itana ni yang kamu kira tadi tu dengan yang mahu dicari, yang cikgu tanda right ni. Okey, means yang lain itu tidak berkaitan. Okey, yang lain tu hanya digunakan untuk mengimbangkan persamaan ya. Okey. Maksudnya yang ini dengan yang ini dia bukan satu kepentingan lagi. Sebab ratio ni antara yang kamu kira di sini bilangan mol tu Itana kan, dengan apa yang mahu dicari dalam soalan. Dia mau isi padu gas karbon dioksida. Jadi yang dua ini tidak dipakai sudah. Mereka ini hanya dipakai kerana untuk mengimbangkan persamaan. Boleh dapat ya? Kemudian Boleh. kita buat ratio. So ratio tu ialah ini. 2 mol, kalau rajin tulis ya, 2 mol C2H6 sepatutnya ada 2 mol tu. Okay. Akan menghasilkan 4 mol karbon dioksida. Okay, ini row yang pertama is based on the equation, chemical equation. And then row yang kedua untuk ratio adalah based on your calculation di sebelah ni bilangan mol. So ini bilangan mol untuk Itana 0,05, so kena tulis di bawah Itana. Jangan tersilap takut kamu tulis di bawah karbon dioksida. Okey, maka di sini kamu kena cari berapa bilangan mol karbon dioksida. So cikgu biasanya cikgu akan buat direct saja ya, 0,05 darab 4 bahagi 2. Okey, senang sangat mau cari sini ni. Hanya perlu darab silang. Yang ini bahagi dengan 2. Ni.
So, berapa tuh bilangan mol dia? 0.1? 0.1. 0.1. Ya, cikgu. Okey. Kamu akan dapat 0.1 mol karbon dioksida. Okey, sudah dapat 0.1 mol karbon dioksida, barulah kita boleh dapat X ni. X ni adalah apa yang kamu mau cari, iaitu isi padu gas karbon dioksida. So, isi padu gas karbon dioksida, V itu adalah represent of the symbol of volume, yang V itu. So, isi padu gas karbon dioksida adalah sama dengan, ini memang darab. X itu juga adalah mewakili operasi yang digunakan untuk yang ketiga ni, iaitu darab. Siapa yang mau didarab? Yang kamu dapat tadi tu. Ini 0.1. 0.1 mol gas karbon dioksida didarab. Didarab dengan ni 24 lagi. Kalau isi padu ni sama ada bahagi dengan 24 ataupun darab dengan 24 saja. Kalau berkenaan dengan isi padu. So 0.1 darab 24 berapa? 2.4. 2.4 DM padu. Okey, tiada dalam jawapan kan? Tapi tengok ini DM padu ya. Sebab 24 tu dalam unit DM padu. So dia akan ikutlah DM padu. So kena darab 1000 untuk dapat sentimeter padu. So maka kamu akan dapat 2400 sentimeter padu. Saya harap boleh ya, jelas ya. Sekejap dah masuk. Okey, Oh, clear? faham cikgu. Boleh dapat? Clear. Okey. Boleh. So ini akan ada recording siri 2. Okay, so kalau tidak faham, kamu ulang part ini yang nombor 25 tu. Banyak kali. Kalau tidak juga faham, okey, direct lah dengan cikgu. Okey, jom kita pergi ke nombor 26. Bila ada perkataan dilarutkan dalam air suling. Maksudnya ini, dia bukan Mr. X sudah ni. Ini maksudnya penyediaan larutan piawai dengan menggunakan kaedah pencairan. Kalau ada satu bahan kimia, kemudian kamu nampak dia dilarutkan di dalam air suling atau dicairkan atau ditambahkan dengan air suling, maksudnya ini penyediaan larutan piawai. Maka kamu boleh nampak formula untuk penyediaan larutan piawai di bahagian pertama muka surat bagi modul ini. Penyediaan larutan piawai formula dia ialah M1V1 sama dengan M2V2. Iaitu M1V1 sebelum ditambahkan dengan air, M2V2 selepas dicairkan. Sila buat. M tu ialah kemolaran. V adalah isi padu. Oh, dia mau yang ini kamu kena cari lah. Yang ini bukan guna formula ni. Okey, sebab dia bukan larutan. Sorry ya. Yang ini kalau larutan ya. Larutan, stok, larutan itu ditambahkan dengan air. Kita guna ni. Tapi dalam kes nombor 26 ni, pepejal kalium hidroksida ditambahkan dengan air. So saya bagi hint, kamu tengok dia punya jawapan dari A sampai D ni, dia punya unit ni mol per DM padu. Maksudnya di sana kamu kena cari bilangan mol lah untuk kalium hidroksida. Kemudian baru bahagi dengan ni isi padu. Dan pastikan unitnya dalam DM padu. Okey? Baik. Cari bilangan mol dulu.
Saya dapat B cikgu. Dapat B. Okey. Ya, betul? Okey, Hamri macam mana dapat bilangan mol? First saya cari tu mol kalium hidroksida. Then saya dapat Ya, 0.1 mol. Maksudnya bilangan mol kalium hidroksida 5.6 bahagi dengan apa tu Hamri? 6 bahagi tu yang KOH tu, jalur KOH. 39 tambah 16 tambah 1 lah kan 56. KOH. Kalium hidroksida. 56. Berapa dapat? 56. Okey, KOH kan kalium hidroksida. Ya cikgu. 0.1 ya? Betul? Ya. Okey, kemudian 0.1 mol tu bahagi dengan tu 250 cm padu, tapi saya tukar dia pergi DM padu dulu. Jadi 0.25. Oh, bagus. 0.25 DM padu lah kan? Ya. Terus Maksudnya bahagi kamu dapat. convert 0.4. Ya cikgu. Okay, very good. Very good. Macam itulah cara dia. Okay? So maksudnya si Hamri, dia tukar 250 cm padu tu kepada DM padu dulu. Macam mana 250 bahagi 1000? Dapat 0.25. Ini bilangan mol kalium hidroksida bahagi dengan 0.25. Maka dapat 0.4 mol dalam setiap 1 DM padu per DM padu. Okey, saya harap jawapan Hamri tadi dapat membantu. Okey, boleh? Boleh ikut semua? Boleh. Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey, bagus. Okey, jom kita pergi nombor 27. Apakah benda ni? Berapakah bilangan mol Fe3 positif dan O2 negatif dalam 0.2 mol Fe2O3? Apa soalan? What are the numbers of mol? Okey. Okey, berapa bilangan mol dalam Fe3 positif? Dalam 0.2 mol Fe2O3. So ini mudah saja. Maksudnya di sini ada dua, kita pisahkan formula ni ya. Okey. Dalam sebatian ion ferrum 3 oksida. Ini ferrum 3 oksida tau. Sebab dia Fe3 positif. Macam mana tahu Fe3 positif ni? 3 ni mewakili charge untuk ferrum ialah Fe3 positif. Okey. Oksigen ni charge dia ialah, kamu tengok yang ferrum punya ni, 2 negatif. Okey. Jadi kalau dia mengion dengan lengkap, dia akan dapat 2 ion Fe3 positif. Dan juga 3 ion oksida. So hanya perlu darab saja. Yang kalau untuk ferrum 3, 2 kali 0.2. 0.4 lah. Yang ini 2 darab 0.2. Yang ini 3 darab 0.2 juga. 0.6 lah. Boleh ya? Senang kan? Saya harap kamu boleh dapat ikut. Boleh ikut? Boleh cikgu. Okay. Boleh cikgu. So kita pergi ya. Seterusnya nombor 28. Okay. The molecular formula of magnesium ethanoate is CH3COO 2 Mg.
calculate the relative molecular mass of magnesium ethanol. Macam biasalah kan, CMR. Oh ya, untuk pengetahuan kamu, okay, CH3COO ni merupakan ion negatif ya, negatif 1. Okay, ini adalah ion etanoat, etanoat nama dia. Manakala Mg adalah 2 positif. Sebab itu di sini dia ada kurungan 2. Okey, maksudnya Mg itu 2 positif. Kan dia bersilang. Okey, manakala Mg itu dia tiada 1K, 2K, dia memang single. Kenapa? Sebab ini, charge dia negatif 1. Maka Mg itu dia single lah. Dia 1 lah. Boleh faham ya? Okay, kebiasaannya cation yang bercharge positif kan di depan. Tapi untuk untuk etanoat, okay, dia memang di depan. Yang negatif ni di depan, cation di belakang. Khas untuk ini saja ya, ester. Yang lain tidak boleh, yang lain akan salah. Contohnya magnesium. Magnesium klorida kan. Ini tidak boleh kamu tulis Cl2Mg. Ini salah. Mesti yang positif dulu di depan, baru yang negatif di belakang. Mesti logam di depan. Ini case khas. Memang semua kalau ion etanoat, dia di depan. Okay, logam itu di belakang. Boleh dapat? Okey ya? Boleh, Cikgu. Good. So saya rasa ini tiada masalah ya, Kira? Tidak. Okey ya? Apa jawapannya? D. D, Datuk. Okey, good. Kalau ada masalah, kamu terus bagi tahu, cikgu, saya tidak dapat. Jangan malu-malu. Cakap saja. Saya pun saya tidak dapat tengok kita punya yang Master of Google Meet tu. Okey, nombor 29. Try buat bahan manakah yang mengandungi bilangan atom yang sama dengan 0.5 mol helium. Yang mana satu? Yang mana yang sama? Helium satu atom saja. Don't worry. Helium He, dia memang wujud monoatom ya. Sebab dia kumpulan 18. Dia bukan He2, dia bukan He3, dia He saja. Dia satu atom. So, yang mana satu yang sama? Kamu carilah. Mau bilangan atom tahu? Bilangan atom. So, kalau helium 0.5 bilangan mol helium darab dengan nombor Avogadro. Berapa tu? Kamu kira ini dulu lah, baru kamu kira ni step 1. So, mana yang sama? Ingat ya, kalau oksigen dia mesti O2 ya. Nitrogen wajib N2. Metana CH4. Karbon dioksida CO2. Dia mau bilangan atom. Try dulu. Bilangan mol darab nombor Avogadro darab 2. So ada 2 atom. Yang ini pun sama. C, Kak Cikgu. C kah dapat? Siapa? 29. Ya, jawapan dia C. Okey. So betul lah. 0.1 darab nombor Avogadro darab berapa ni? Berapa hujung dia? 5, Cikgu. 5. So betul kah? So betul sama Sama. dengan helium. Ya. Okay, very good. Okay.
Confirm lah. So, saya harap kamu faham ya, apa itu bilangan molekul, apa itu bilangan atom sekarang. Okey, ada apa-apa masalah setakat ni? Cikgu, saya masih Ya. tak faham. Okey. Laili kata? Ya. Okey. Okey, so Laili dan juga mungkin ada kawan-kawan yang belum faham juga. Okey, bahan manakah yang mengandungi bilangan atom yang sama dengan 0.5 mol helium? Okey, bilangan atom formula dia ialah bilangan mol darab dengan nombor Avogadro ni 6.02 darab 10 kuasa 23. Kalau mau bilangan atom maksudnya kita kena darab dengan berapa atom dalam helium. Satu saja. Okey. So kita akan kira di sana. Boleh tolong saya berapa 0.5 darab nombor Avogadro ni? 3.01. Ya. 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 Darab 10 kuasa 23. okey. Ini ya. Okey, so ini formula dia. So bilangan atom untuk helium ialah 3.01 darab 10 kuasa 23. Okey. So soalan dia yang manakah mengandungi bilangan atom yang sama. So kita kena kira setiap satu dari A sampai D. Okey, so kita start dari A lah. Okey. Formula bilangan atom, okey, 0.1 bilangan mol ya, darab nombor Avogadro, darab 2. Kenapa 2? Sebab oksigen ada 2 atom. So at the end kena darab 2. So yang ini akan dapat, adalah jawapan dia di sana. Yang ini pun sama. Okey, bilangan atom nitrogen sama dengan 0.1 dapat dari ini bilangan mol, darab dengan nombor Avogadro iaitu 6.02 darab 10 kuasa 23, darab 2. Dari mana dapat 2? So ada 2 atom. Kalau dalam molekul nitrogen dia memang N2. Wajib. Kalau gas-gas ni memang ada 2. Okey. So akan dapat juga jawapan. Saya rasa atas bawah ni sama jawapan ni. Memang sama pun. Okay, kemudian kita pergi di C. Formula molekul untuk metana ialah CH4. Kan alkana CnH2n tambah 2. Okey. Jadi kalau metana karbon 1. So CH4 lah. Okey. So bilangan atom dia ialah bilangan ini 0.1 darab nombor Avogadro darab 5. Kenapa 5? Sebab dalam metana CH4 ni ada 5 atom. Ni 4 atom hidrogen tambah 1 atom karbon. Jadi ada 5. So bila didarab semua dapat 3.01 darab 10 kuasa 23. So sudah ada jawapan, tak perlu lagi kira untuk D. Okay, so yang ini yang sama dengan dia. Okay. Dia palai nanti kamu. Dapat sudah. Boleh dapat sudah. Dapat. Good. So kita terus bikin nombor 30 Okay, tengok nombor 30. Kalau gas klorin apa formula? Cl2. Cl2. Very good. Mesti ada 2. Sebab dia kumpulan 17 yang wujud dalam 2 atom. Lagipun dia gas. Memang ada 2. Tapi rasanya di sini tidak perlu tu. Sebab dia molekul. Kalau molekul Cl2 tu adalah satu molekul. Kalau atom, ialah mesti tahu. Kamu kena cari bilangan mol dulu. Sebab kalau bilangan molekul dia punya formula mesti bilangan mol darab nombor Avogadro. Cari bilangan mol. Kalau lupa formula bilangan mol, hanya ingat bilangan mol mesti bahagi. So, bahagi dengan siapa?
Apa yang mau dibagi? Yang diberi dalam soalan tuh. So, dia bagi ini kan. So, dengan ini juga. Jadi mesti bahagi. So, mula-mula kita mesti cari bilangan mol untuk klorin. Nah. Bilangan mol dengan bilangan molekul itu jauh beza. Okay. So, bilangan mol klorin adalah, kita tahu kalau mau cari bilangan mol mesti bahagi. So, apa yang mau dibahagi? Ini dia 100. Tapi mesti sama unit atas bawah. So 100 bagi 24.000. Saya convert to 24 jadi sentimeter padu. Berapa lah tu? Ada yang boleh tolong? Berapa bilangan mol? Bantu cikgu. Hello? Yang 24 tu, Cikgu. Bilangan mol dia 1/240. 4.17. Betul apa cikgu buat ni? Darab 10 kuasa -3. Oh, kalau kuasa -3 tu sebenarnya dia 0.1247 begitu. 1, 2, 3. Yang mana-mana saja, ini pun boleh, ini pun boleh ya. Okey, sudah dapat bilangan mol klorin, barulah boleh dapat bilangan molekul klorin. Okey, macam mana bilangan molekul klorin? Okey, iaitu 0.004 darab dengan nombor Avogadro. Ada jawapan kah? Cikgu. Darab dengan nombor Avogadro. Mana nombor Avogadro ni? Darab dengan nombor. Betul ke? Kenapa cikgu tidak dapat? Oh, betul lah A kan? Ni 2.51 bundar lah. Darab 10 kuasa 21. A kan? Okay, diharap dapatlah memberikan pemahaman kepada kamu. Okey. Okey. Nampak beza? Okey. Okey, cikgu. So, ingat tak mula dari sekarang kalau bilangan mol, bilangan atom tu dia mesti bilangan molekul kan? Dia punya formula mesti bilangan mol darab nombor Avogadro. Itu formula untuk bilangan molekul. So, bilangan mol pula macam mana mau cari bilangan mol? Bilangan mol dia mesti bahagi. Apa yang perlu dibahagi kamu tengok dalam soalan. Soalan tu akan bagi tahu apa yang perlu dibahagi. Kalau dia bagi isi padu maksudnya dibahagi dengan isi padu molar lah. Sama ada STP atau suhu bilik. Kadang-kadang ini 24, kadang-kadang 22.4. So bergantung kepada soalan. Okey, jom pergi nombor 31. Berapa kalikah satu atom bromin lebih berat daripada satu atom kalsium?
Satu atom bromin lebih berat daripada satu atom kalsium. Berapa kali? 2. C. 2. C lah. 40 kali 2 jebakan. Okey. Okey ya? Tidak masalah ya. 40 kali 2, 8. Kita dapatlah sini 2. Okey, nombor 32. Mr. X. Try Mr. X. Saya dapat B. B, ini sudah buat ni kan? B juga. Okey. Yang lain try dulu. Dia orang ni sudah lama buat ni. Dia ada bagi tahu tu, kuprum 2 karbonat. Buat persamaan kuprum 2 karbonat dipanaskan. Okey. Kalau dia terurai kan dia tiada tambah O2. Dia dipanaskan tu dia buat macam ni je. Untuk menghasilkan kuprum 2 oksida dan karbon dioksida. Cikgu, Okey, ya. kalau buat persamaan wajib kah yang segitiga tu? Tidak juga. Kalau dipanaskan. Tidak. Tidak. Oh, So, kita tengok. Macam sudah imbang. Kuprum 1, kuprum pun 1. Karbon 1, karbon 1, oksigen 3. 1, 2, 3. Imbang sudah ni. So, kita buat Mr. X ya. Okey, apa yang diberi dalam soalan ni? 4.0 gram kuprum 2 oksida. Ini ya yang diberi. Okey, apa yang dicari dalam soalan? Jisim. Kuprum 2 karbonat. Ini yang dicari ya. Okey, maksudnya karbon dioksida dia tidak berkaitan. Okey, yang ini tidak berkaitan Yang ini tiada kaitan. Okey, sekarang baru kita buat Mr. X. Okey. Mr. X, M maksudnya bilangan mol apa yang diberi. Okey, maksudnya dia suruh cari bilangan mol untuk kuprum oksida. Apa sudah formula kalau jisim bilangan mol mesti bahagi kan? So kalau dia ada bagi ni 4 bahagi dengan JAR. Okay, kuprum oksida 64 tambah 16. Berapa tu 80 kah? Macam 80. Kasih betul ya kalau dia salah. Berapa 4 bahagi 80 kelas? 0.05. 0.05 mol. Dalam kertas 2 wajib tulis unit. Okey, sekarang kita buat ratio. 1-1 kan? Kalau 1-1, ini 1 dengan ini pun 1, wajib tulis juga ya. 1 sebab ada markah untuk ratio, tapi kalau dalam kertas 1 macam objektif tidak perlulah. Kalau kamu nampak 1-1 terus skip pergi X. Okey. Tapi kalau dalam kertas 2 wajib tulis ratio, ada markah. Kalau kamu dapat tunjukkan macam ini. 1 CuCO3, 1 CuO. Ini memang ada markah. Okey. Yang di bawah ini 0.05 mol CuO Jangan salah tulis tau. 0.05 ni mesti di bawah CuO. Nanti ada pula tertulis di CuCO3. Okey, yang ini kena carilah. So, kita cari dia darab silang kan.
1 darab 0,05 bahagi 1. Gini, 1 darab 0,05 bahagi 1. Ini tidak perlu kira lah, sebab 1 nisbah 1. Kamu pasti akan dapat 0,05 juga. Oke, mol CuCO3. Oke, baru cari X. X itu apa? Inilah. Oke, yaitu bilangan tadi, mol tadi itu 0,05. Ini mau jisim kan? Darab dengan JMR dia. Kuprum 2 karbonat, CuCO3, 64. Darab. Tambah. Ini Cu, O3. O3, 16 kali 3. Ini ya, O3, 48. Ricik, tolong kira berapa jawaban ini? Ini jisim ya. 124. Oke, 124. Ada jawaban kah? Oh, 124 darab 0,05 lah terus. 6,2 gram. 6,2 ya. Oke. So boleh paham, boleh ikut. Ini Mr. X nih. Boleh. Boleh, Cikgu. Boleh. Oke. Kasih banyak, kalau sudah banyak latihan nih sepatutnya boleh sudah ya. Oke. Oke, nomor 33. Try. C. Betul? Perlu penerangan? Direct saja ya. Cikgu tak faham soalan. Oke. Jom kita tengok. Formula bagi ion sulfat ialah SO4 2 negatif. Dan ion nitrat ialah NO3 negatif. Jika formula garam sulfat M. Okey, apa itu garam sulfat M? M SO4 ya. Inilah formula dia. Ialah MsO4. Apakah formula garam nitrat M? Ini garam nitrat M. Maksudnya M dengan NO3. Okey. So, kita tahu tadi. So, ini soalan dia Laili. Dia punya soalan, apakah formula garam nitrat M? So, dia mau apa formula M dengan NO3 ni? Sama ada MNO3 kah, M2NO3 kah, atau yang MNO32 kah, atau MNO33. Yang mana satu yang betul? Ini semua garam nitrat M lah. Ini garam nitrat M ya. Ini nitrat, ini M. So, ini kita panggil garam nitrat M. Kalau ini kita panggil garam sulfat bagi M. Oke? So, begitulah juga kalau garam klorida M. Begitu. Oh, faham. Paham tak? Okay, so sekarang ni kita tahu bahawa charge untuk sulfat ialah 2 negatif. Okay, dan nitrat ialah negatif. Dari sini kita tahu berapa charge M. Berapa charge M ya. Yang ini kita tidak tahu lah mana ni di sini. Apa ni tanda soal. Okay. Tapi mengikut di sini formula garam M sulfat ialah MSO4. Maksudnya kalau ini 2, sini pun mesti 2. Sebab kita mau dapat MSO4. Supaya
Yang ini nanti kalau 2 dengan 2 boleh cancel. So maksudnya 2 ni, sini 2 positif lah. So daripada persamaan ni, sebab macam ini, kalau dia 2, dia mesti 2 supaya ini M2, ini pun 2. So kalau 2 dengan 2 boleh cancel. So dia tinggal MSO4 lah macam ini. Okay, so dari sini kita dapat charge bagi M ialah 2 positif. Okay, so kita kasih silang dia. Ini charge dia 1, ini charge dia 2. So M1 NO3 ni 2. Tapi NO3 tu wajib masuk dalam kurungan. So inilah M1 NO3 2. C lah. Okay, so saya harap ini jelas ya. Ini hanyalah bergantung kepada kepakaran kamu dalam silang-silang charge tu untuk membentuk formula molekul yang betul. Kena buat banyak latihan ni. Okay, jom kita pergi tengok nombor 34. Kita cuba lagi. So 8.1 gram of a metal oxide with the formula of PO is completely reduced by excess carbon powder to 6.48 gram of metal P. Which of the following is the relative atomic mass of P? Oksida logam dengan formula PO. Okay, dia bertindak balas dengan karbon ya. Karbon ni adalah agen penurunan yang sangat bagus. Okay, dia akan menurunkan karbon tu. Karbon tu dia akan menurunkan tu maksudnya PO tu kan kalau dia diturunkan dia akan kehilangan gas oksigen tu, oksida dia. Dan kemudian gitulah dia akan turunkan PO tu dia jadi P. So itulah fungsi karbon. Karbon ni memang satu agen penurunan yang mana dia boleh menyebabkan sebatian oksida logam tu dia kehilangan oksida dia dan seterusnya membebaskan gas oksigen ni balik lah. Okay, dia leraikan ikatan dia tu. Pastikan semua dia punya unsur tu ada di sini. Kalau ada C, adalah C di sana. Karbon dioksida lah. So, sudah tolong dibuat nih persamaan. Apa jawaban kamu? Pakai kalkulator terus ya. Udah dapat cek tuh. Yang manakah merupakan jisim atom relatif? So, 8.1 bahagi berapa? Ya, kamu try.
Cikgu, saya dapat C. C 34. Ya betul. Macam mana kamu buat? Sabtu tidak bagi P itu berapa, jadi 8.1 bahagi P tambah 16 sama dengan 6.48 bahagi P. Lepas tu saya kasih silang je. Okay. Good. Okay. Iyalah. Sebab begini, si Karissa dia terus buat shortcut. Yang mana kalau kamu tengok ratio dia sama kan, 2 dengan 2. Means dia punya bilangan mol mesti sama. So si Karissa dia nampak ni 2 dengan 2. So dia bilang, dia kasih, so Karissa mengkonkludkan di sana bahwa bilangan mol antara PO dengan P ni sama. So dia terus buat sama dengan lah. Okay. So kita tahu bahwa bilangan mol untuk PO adalah GSIM per GAR. So P kita tidak tahu berapa, so P tambah 16. Okay. Kemudian di sini 6.48 bahagi P. Wah, betul-betul you have to do your maths. Kamu kena buat kamu punya mathematics. Okay. Jadi darab silang lah, darab silang. Betul kan Karissa? Begini kamu buat. Ya, cikgu begitu. Begini. Okay. Jadi kita darab silang. Kalau darab silang sini kan P darab 8.1, 8.1 P. Apa saja nih? Ini mudah nih. Okay. Ini mudah. Tidak seperti AddMaths. Okay. Sama dengan 6.48 P. Ini kita darab. Macam AddMaths tu. 6.48. Beginilah. 6.48 darab P tambah 6.48 darab 16. Betul kan Karissa? 103.68 Ya, cikgu betul. 103.68. Okey, ini dapat dari mana nih? Darab silang nih. 6.48 darab P, 6.48 P. Okey, 6.48 darab 16. Kan darab silang. 103.68. So, seterusnya. Okey, 8.1 tolak 6.48. Macam maths biasa. So, 8.1. Kenapa tolak? Sebab 6.48 tu nanti pergi di kiri. Kita mau cari P. .62 P. So, kemudian kita bahagi 103.68 bahagi 1.62. Okay. Cikgu selalu begini kalau guna kalkulator kan. Kalau yang 1.62 tu sepatutnya di bawah. So, cikgu letak ini. Satu kosong tiga. Yes. Okay, so ini 103.68 bahagi 1.62, 64. Okay, cara yang lain lagi ialah kamu try lah. Kamu try satu-satu ni kasih masuk sini. Try lah dari A, 16 tambah 16, 32. Terus yang ini pun bahagi 32. Okay, kalau sama dialah yang jawapan dia. So itu caranya kalau tidak pandai buat beginilah. So hopefully kamu pandai buat macam ini. Bolehkah cara cikgu yang satu lagi tu? Dapatkan jawapan daripada jawapan. Okay. Boleh cikgu. Maksudnya kalau yang 64 ni kan, kamu sampai sudah turn yang si 64,
8.1 bahagi 64 tambah 16. Catat jawapan. Kemudian 6.48 bahagi 64. Sekali dapat sama, dialah yang dapat. Okay? So, itulah pengiraan dalam kimia ya. Dia cuma soalan matematik lah. Yang penting kamu paham konsepnya. Okay, the last one for today. Number 35. Ataupun saya buka untuk kamu yang sudah try banyak soalan tadi. Which number yang ada masalah? Cikgu buka untuk kamu. Kita boleh ni sekarang. Saya cikgu. Apa dia? Alhamdulillah. Soalan 59. Oh wow, sudah maju ke hadapan. Okay, 59. Mungkin yang lain sudah ada terfikir-fikir syok pula ni lagi kubi tau. Okay. Oh, 59. Ini penyutralan ya. Okay. So, rajah di bawah menunjukkan susunan rada sebagai proses pentitratan. Untuk pengetahuan kamu, pentitratan merupakan satu kaedah yang digunakan untuk penyutralan. Okay. Jadi pentitratan larutan kalium hidroksida dengan asid sulfurik. So, dalam kaedah penyutralan, penyeraan dia perlukan persamaan yang seimbang antara asid dan alkali. Okay. So, kita tulis asid dahulu, iaitu asid sulfurik. Okey, ditindak balaskan dengan alkali, iaitu kalium hidroksida, KOH. Ingat ya, formula molekul mesti betul. K positif, OH negatif. Yalah. Okey, dia akan menghasilkan garam dan air. Garamnya ialah kalium sulfat, K2SO4. K2 sebab SO4 tu 2 negatif. K ialah positif. Dan air. Okey, penyutralan memang begitu ya. Asid campur alkali, dapat garam dan air. Okey, seterusnya kita mesti imbangkan dia, baru boleh buat pengiraan. So, kita akan imbangkan bermula daripada yang kita nampak pelik di sini, kalium lah. So, ini K2, ini K saja. Kita letak kena 2. Okey. Jom kita tengok apa lagi yang pelik, hidrogen. Hidrogen sini 2, sini pun 2, 4. So sini 2 saja, 2. Rasanya itu saja. So saya biasa buat persamaan, jadi saya laju. Sangat laju. Tidak apa, kamu pelan-pelan. Kalau banyak sudah buat latihan, kamu pun laju macam cikgu. So final 4, kalium 2, sulfat 1. Okey, imbang. Sudah imbang persamaan, barulah kita tengok apa ni. Okay, ini sangat penting. Value ini mesti sangat penting. Which is dia akan M1V1. Okay, formula untuk penyutralan ialah kemolaran untuk asid di darat dengan isi padu asid. Okay, kita bahagi dengan kemolaran untuk alkali di darat dengan isi padu alkali. Sama dengan nisbah asid dan alkali dalam persamaan. Okey, cikgu pergi di kanan ya. Kemolaran untuk asid ada 0.1 ya. So, cikgu masukkan dalam formula Ma. Okey. Isi padu untuk asid. Isi padu untuk asid kita tidak tahu. So, biarkan dia Va. Kemudian, kemolaran untuk alkali ialah 0.1. Kemudian, kita darabkan yang kemolaran untuk alkali. Isi padu alkali iaitu 20. Okey, barulah kita sama dengan A per B. A dapat dari mana? Ini adalah daripada persamaan. So kalau kita tengok ini untuk asid, asid ni dia 1 saja di depan. So 1 lah.
B untuk alkali. So alkali ini di depan tadi lepas buat dia punya keseimbangan 2. So 2. Sebab itu kalau persamaan salah maka out lah kita punya calculation. Okay. So kita carilah isi padu bagi asid ni menggunakan darab silang segala tu, kepakaran dalam matematik lah. So darab silang tu ni 0.1 darab 20. Yang ini ya, cikgu bawa naik atas. Darab 1. Ni, cikgu bawa naik atas. Bahagi dengan siapa-siapa di sini bawah ni 2. Darab siapa? Darab yang ini 0.1 turun ke bawah. So kamu akan dapat isi padu asid tadi iaitu 0.1 darab 20. Okay, bahagi dengan 0.2. So 10 cm padu asid. Soalannya di sana, jangan terus jawab, baca dulu soalan dia mau apa. Berapakah jumlah isi padu campuran? Maksudnya di dalam ni ada isi padu campuran. Okay, dalam kelalangkon pada takat akhir pentitratan. Okay. Maksudnya tadi isi padu dia 20 campur 10 lah, 30. Okay? Dapat, Hamri? Dapat cikgu. So, 30. Kenapa? Sebab ini sudah 20 di dalam larutan ni. And then memang ada 10 lagi yang dari asid tadi. So 20 campur 10, 30. So inilah caranya untuk pengiraan bagi bagi peneutralan. Okay, iaitu menggunakan formula ini. Okay, so saya harap kamu akan jadi makin baguslah dalam pengiraan. Pengiraan kimia tidak banyak. Kalau kamu dapat konke 100 soalan ni, saya rasa kamu tidak masalah sudah dalam pengiraan. Okay, ada lagi the final one, the last one. 62 cikgu. 62. Okay, jom kita pergi 62. Juga pentitratan kah? Ya, masih juga pentitratan. Okay, daripada yang cikgu ajar tunjukkan kamu tadi, mana tahu kita boleh buat sama-sama. Barium hidroksida. Barium ialah Ba2 positif. Okay, so berhati-hati apabila membuat persamaan. Pastikan banyak buat latihan supaya tahu charge dia. So barium ialah Ba2 positif. Okay, hidroksida ialah OH negatif ya. Okay, asid nitrik ialah HNO3. So untuk pentitratan ini ialah peneutralan. Mesti buat persamaan. So asid campur alkalinya adalah BaOH2 ya. Saya harap kamu faham ya kenapa OH2. Sebab ini 2, maksudnya OH ni mesti dalam kurungan 2. Ini 1, sebab tu barium itu 1. Okay, akan dapat barium nitrat. Lama nak muat. Ba2 positif, NO3 negatif. Tak muat, jadikan saya buat macam ni. Ingat formula molekul mesti betul berdasarkan charge ion dia. Kalau salah habis. Okay. Ini Ba2 positif sebab tu ada 2 sana. NO3 negatif sebab tu dia seorang saja sini Ba. Kemudian kita imbang. Okay, Ba nitrat ada 2. So terus letak 2 sini. Okay, so barium 1 OH. Okay. Hidrogen sekarang ada 2, 4. Hidrogen sini letak 2. So hidrogen ada 4 nih. H2 dengan 2, 4. Okay, oksigen 6 tambah 2, 8. Sini 6 tambah 2, 8. Okay.
Habis. Sudah. Okey. Jadi sekarang, kenapa aku berusaha buat ni? Dia ada bagilah. Kamu pun diam-diam. Dia ada bagi. Kalau dia sudah bagi begini, Alhamdulillah. Okey. Kemudian, tapi tidak apalah. Yang penting kamu fahamlah buat persamaan kan. Okay, ini dia sudah bagi. Free. So, berapakah isi padu asid nitrik yang diperlukan bagi mencapai takat akhir pencitratan? So, seperti mana yang cikgu bagi tahu tadi, formula dia adalah MAVA. So, mana? Kemolaran asid nitrik ialah 0.5. MAVA. Volume kita tidak tahu. Itulah isi padu asid nitrik. VA ni ialah isi padu asid nitrik. Bahagi kemolaran untuk alkali 0.5. Cikgu ikut yang mana satu? Yang Apa dia? 0.1 atau 0.5? Oh sorry, 0.1. Thank you. Untuk asid 0.1 kan? Bahasa Melayu English dia 0.5 pula. Apa ni? Kita gamble lah. Sekejap. 62. C jawapan dia. Kita tengok. Ini jawapan skema dia C. Ini ada salah so ni. Tak apalah. Kita try 0.1 dulu ya. So 0.5 dengan isi padu alkali 20. Tambah dengan asid sini depan 2, alkali sini 1. So BA sama dengan, boleh terus sampai kalkulator, 2 darab 0.5 darab dengan 20 bahagi 0.1. 200. Oh, maksudnya kalau guna 0.1 200. Ini 200. Okay. So, tiada dalam jawapan ya kalau kita guna 0.1. Ini memang salah soalan lah ni sebab bahasa Melayu dia lain, bahasa Inggeris dia lain. So, try. Kalau kita guna yang bahasa Inggeris dia 0.5. Okay. So, 2 darab 0.1. 2 darab 0.5 darab 20 bahagi 0.5. So jawapan dia 40. Kamu dapat berapa? Kenapa cikgu dapat 40? Cikgu 50. Saya pun dapat 40, cikgu. Bahasa Inggris tu dia punya isi padu 25 yang bahasa Inggris. Oh ya kan, ini pun salah lagi. Bikin bingung betul. Okey, tidak apalah. Yang penting, okey, cikgu betulkan di sini ya. Tengok ni, ini bahasa Melayu dia lain, bahasa Inggris dia lain. Yang mana satu kita mau ikut ni? Okey, kita try bahasa Tagalog. Kita pakai bahasa Inggris lah. Okey, kita pakai bahasa Inggris Right. Okey, kita buat balik. Ini 0.5 betul. Sini semua ini 25 kan? Kita pakai bahasa Inggris. 25. So, kalau yang ni dapat berapa? Okey. Dapat 50. Yalah, dia pakai bahasa Inggris. Okey, so mungkin kamu dapat jawab, cuma soalan ni dia confused. Okey, so ini kamu guna yang bahasa Inggris.
data dalam bahasa Inggeris ya. Kamu akan dapat jawapan C. Okey. Boleh? Boleh? Boleh, Cikgu. Boleh ya? Bah. Okey, jadi sudah hampir 2 jam, 1 jam 45 minit sudah kita bersama. Saya harap bolehlah membantu kamu dalam memperkasakan kamu punya pengiraan dalam kimia. Okey, jadi kamu tunggu sajalah saya upload video dia, dan kalau tidak faham kamu berulang-ulang kali tengok ya. Dan kalau tidak juga faham tolong direct. So, cikgu harap dalam masa seminggu ini semua soalan terbuka sahaja. Kamu boleh terus direct di dalam grup ataupun try lah personal dengan saya. Kalau saya nampak saya akan jawab. Okey, tapi saya nasihatkan dalam grup lah supaya kawan-kawan lain pun boleh berfikir sama-sama. Okey, dan itu saja untuk malam ini ya. Ada apa-apa soalan? Okey kah? Okey, cikgu. Okey. Okey, cikgu. Sekejap saya mau stop recording dulu. Okey. Yes.